tahulah kalau boleh bagi ruang bukannya mudah. Sejauh mana laginya peluang yang pas daripada ideologi asal, dan sejauh manakah utablik yang akan dimainkan oleh PAP untuk memusingkan PAS supaya suatu masa dapat menurut kehendak. Saya rasa DAP lah yang akan mempelopori aliran Republikan ini. Pertama sekali daripada saudara Wan Yaakob tentang setakat mana PAS sudah tergelincir daripada landasannya. Ahli-ahli PAS saya tahu ada kat sini. Cara duduk orang PAS tu pun saya tahu dah. Pasal saya presiden PAS. Naik presiden PAS, dan saya pengurusi perhubungan PAS Negeri Selangor. Ya. Jadi saya faham sangat. Okey. PAS ni sejak 60 tahun yang lalu, zaman namanya Tuan Guru Fuad, kemudian tu diikuti dengan Dr. Helmi, Baharudin Helmi, kemudian Profesor Dr. Zulkifli Muhammad, kemudian tu diikuti dengan Mursyidul Am Yusuf Rawa, kemudian diikuti dengan almarhum Datuk Fadil Noor, kemudian Ustaz Hadi Awang, dan seterusnya. Setakat yang saya tahu, saya orang PAS dulu, sekarang tidak lagi, dipecat. Seluruhnya buka saja perlembagaan, PAS ingin menegakkan masyarakat dan negara. Dua-dua perkataan, masyarakat dan negara, yang berpaksikan kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Itulah yang diperjuangkan selama 60 tahun. Hasan Ali masuk PAS pasal itu. Sebab itu tuan-tuan dan puan, sekarang ni saya nak tanya kepada tuan-tuan. Tuan-tuan ingat, orang PAS terutamanya yang saya panggil kumpulan parasit. Siapa kumpulan parasit ni? Dalam blok-blok disebut Anwarinas. Apa Anwarinas? Anwarinas ialah penyokong Anwar, simpati dengan Anwar, pengapit Anwar, pendinding Anwar, dan juru cakap Anwar. Itu Anwarinas dalam PAS, bukan dalam PKR, dalam PAS. Saya tak mau sebut namanya satu persatu, tetapi sekarang orang ini dah 75% ke 80% menguasai pimpinan tertinggi PAS. Orang ini di samping mereka penyokong kuat, pendinding, pelindung, penggerak, juru cakap Anwar, pada masa yang sama juga pendinding, penggerak, juru cakap DAP. Sebab pengaruh Anwar tadi. Ada masanya orang ni lebih DAP daripada DAP. Orang PAS. Contoh, saya sebagai exco agama Kerajaan Negeri Selangor 4 tahun, nak hapuskan arak, nak hapuskan judi, nak hapuskan pelacuran, nak hapuskan rumah urut. DAP menentang habis-habis. PKR menentang habis-habis. Orang PAS, pimpinan PAS pun kutuk saya habis-habis. Macam mana? Kan itu perjuangan PAS. Saya bagi tahu mereka, bukankah ini perjuangan PAS? Kepada teman-teman yang hadir yang bukan Islam di sini, akhirnya ada satu peristiwa namanya DUMC, Damansara Utama Methodist Church. Ikut perlembagaan, ikut enactment, ikut perlembagaan persekutuan dan enactment kerajaan negeri, orang-orang yang bukan Islam tidak boleh mendakwahkan agamanya kepada orang Islam. Itu peraturan. Itu undang-undang. Dan undang-undang ini dipersetujui. Orang Cina persetujui masa penubuhan kemerdekaan dahulu. Masa nak mencapai kemerdekaan. Orang India menyetujui. Orang Melayu menyetujui. Apa yang kita setujui? Perlembagaan oleh Lord Reed, antara pengisiannya, kamu tidak boleh mendakwahkan agama kamu kepada orang Islam. Jadi,
Saya bersama dengan JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, pergi kepada church gereja yang memanggil orang Melayu 50 orang untuk berbuka puasa di gereja. Ketika itu bulan Ramadan. Tak salah saya 3 hari Ramadan. Kenapa nak berbuka puasa di church? Kan orang berbuka puasa di masjid, di surau, di madrasah, di rumah, di church. Tetapi cerita di church daripada 6.30 sampai pukul 11 malam, tak ada cerita lain. Cerita Kristian, ajaran Kristian, memanggil kepada Kristian, lagu Kristian. Macam mana? Takkan Hasan Ali eksko agama nak senyap? Takkan Hasan Ali yang jaga JAIS, yang ada pegawai-pegawai kuasanya nak senyap? Hasan Ali boleh senyap di hadapan manusia. Hasan Ali tak boleh senyap di hadapan Rabbul Jalil, Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan kena fikir begitu. Sebab itu, PAS bukan saja lari daripada perjuangan asalnya, tapi PAS tidak membenarkan ahli-ahlinya mempersoalkan larinya PAS dari perjuangan asal. Akhirnya Hasan Ali dipecat. Saya fikir Ustaz Nasaruddin pun menunggu masa untuk dipecat. Bayang tuan-tuan Saya masuk PAS, tuan-tuan ingat dulu masa saya masuk PAS dulu, berapa ramai profesional yang lain masuk PAS. Saya pergi Pasir Mas, hari minggu-minggu yang pertama saya masuk PAS dengan Datuk Nik Aziz, tuan-tuan, 40,000 orang di stadium Pasir Mas tu tak cukup nak menampung. Menyambut saya masuk PAS. Saya masuk PAS nak membersihkan akidah. Saya masuk PAS nak mempelawa orang supaya menyokong perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini atas nama Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Saya masuk PAS nak menyelamatkan umat, anak-anak kita. Persoalan akidah, persoalan keluarga, mak ayah, berbagai-bagai persoalan agama yang tak dapat diselesaikan, yang hanya boleh diselesaikan kalau kita dapat menjalankan kehidupan berteraskan kepada Islam yang dikendaki oleh Constitution di Malaysia ini. Sebab itu, tengok pula sekarang ni. Macam mana saya katakan PAS tak lari daripada perjuangan asalnya. Pertama tadi, yang kedua, itu PAS lari sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan. PAS tidak lagi memegang Al-Quran tetapi memegang buku jingga. Tuan-tuan tahu buku jingga? Buku jingga itu ialah buku yang dijadikan pedoman kepada pergerakan Pakatan Rakyat. Buku jingga namanya. Sikit-sikit rujuk buku jingga. Sikit-sikit rujuk buku jingga. PAS minta rujuk buku jingga. DAP rujuk buku jingga. Anwar Ibrahim rujuk buku jingga. Apa dia buku jingga? Buku jingga tak sebut langsung tentang Islam. Tak sebut langsung tentang hudud. Tak sebut langsung nak mendirikan kerajaan untuk membawa masyarakat kepada Islam. Tak sebut langsung untuk mengadakan perlembagaan yang terasnya adalah Islam yang diperjuangkan oleh PAS. Dalam buku jingga tak ada perkataan akidah. Dalam buku jingga tak ada perkataan syariah. Dalam buku jingga tak ada perkataan akhlak. Tak ada. Macam mana PAS boleh bersetuju? Nombor 3. Persetujuan daripada Pakatan Rakyat mengatakan kalau apa nak buat mengenai Islam, mesti rujuk dulu dapat kebenaran daripada DAP. Contoh semalam keluar surat khabar, Kerajaan Negeri Kedah kata kalau nak buat advertisement, billboard besar-besar tepi jalan tu, kalau di Kedah, sempadan Kedah, masuk aja sempadan Kedah, macam kita tengok di Kelantan, orang perempuan mesti tutup aurat. Artis-artis yang comel-comel tu mesti tutup aurat. Kalau tuan-tuan tengok yang misalnya katakanlah Selcom, saya nampak ada advertisement Maya Karin punya gambar. Di luar Kelantan lain muka Maya Karin, paparan dia. Dalam Kelantan lain paparan dia. Kelantan boleh buat, tapi Kedah nak buat macam itu. Apa DAP kata? Kamu tak boleh buat. Adakah kamu nak bawa Islam dalam billboard itu? Apa DAP kata lagi? Kalau kamu nak buat, kamu mesti dapat kebenaran daripada DAP. Masya Allah. DAP nak menentukan haram dan halal? DAP nak menentukan perhukuman syariat? Saudara, macam mana pimpinan-pimpinan PAS
Mursyidul Am PAS, Presiden PAS, ulama PAS boleh bersetuju dengan peruntukan yang macam ini. Apa nak buat tentang Islam mesti rujuk kepada DAP. Siapa dalam DAP ulama yang boleh menerima rujukan, memberikan rujukan, memberikan pandangan? Siapa dalam DAP? Lim Kit Siang? Karpal Singh? Karpal Singh minta dirujuk kepada dia tentang Islam. Siapa dia Karpal Singh? Dan akhirnya tuan-tuan, PAS sudah lari daripada perjuangannya. Saya nak bagi tahu, orang-orang yang cerdik pandai macam Profesor Dr. Shahnun Ahmad, Profesor Sastrawan Negara, Profesor Emeritus pun kata PAS sudah keluar daripada landasannya. Saudara, orang ni orang pelajaran, orang ni orang membaca, orang ni profesor, orang ni berkawan dengan orang-orang cerdik pandai. Orang ini ialah orang yang berfikir, orang ni ialah pemikir. Orang ni boleh memberikan fikiran-fikiran yang sangat bermutu, yang kita orang awam macam saya tak mampu fikir, macam Datuk Shannon memikir. Dia pun kata 2 hari yang lepas, PAS sudah terkeluar daripada landasan perjuangannya. Okey.